صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا حول ولا قوة. Qala mu'arif qala sallallahu sirrah. Yang ke-11, maka bila engkau duduk tasyahud untuk membaca tahiyat dan membaca tahiyat, maka engkau baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat tu ada mat. Biasa kita dengar dibaca tu tak ada mat, dibaca dengan qasar. At-tahiyyat dulu. Silap tu. Tak boleh bawa batal semayang ni. At-tahiyyat, ya panjang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Artinya kekal kerajaan selama-lamanya milik Allah Ta'ala, kemuliaan, kebesaran bagi Allah Ta'ala yang mempunyai sembahyang yang 5 waktu ini. Tiada sagianya bahawa disembahyangkan melainkan baginya. Semua itu adalah lillahi ta'ala. Assalamualaikum. Bila kita ucap assalamualaikum, istihdarkan Rasulullah di depan kita, berkaedah dia, ya. Sebab kita guna alaika tu. Kalau bahasa Arab, alaika orang depan. Kalau alaihi tu tak ada depan, atasnya, mana orang tu tak ada. Bila alaika bermakna bercakap tu berdepan. Jadi kalau kita dah melihat Rasulullah SAW dalam mimpi ke apa, boleh istihdarkan ataupun perasankan kita berdepan. Itu maknanya cara berselawat dengan sebenarnya ialah kontak rohani kita dengan Rasulullah kena kuat. Ada selawat bil ajsad, ada selawat bil ruh, ada selawat bin nur, ada peringkat-peringkat selawat. Assalamualaikum ayuhan nabi, sejahtera atasmu ya Rasulullah SAW, seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau dan engkau nasihat bagi umat ya engkau, warahmatullah, dan rahmat Allah Ta'ala dan ridwan, di mana keredaannya bagimu, wajib dan berkat atasmu dan atas ahlimu, yakni segala isi rumahmu. Itu kita ucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi ada tasdid, ayuhan nabi ada tasdid, kan ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai dalam hadis, bila seorang memberi salam kepada baginda salam, maka baginda menjawab salamnya, ya. Itu besar. Kalau kita panggil orang besar, dia menyaut aja, macam mana rasa kita ni? Ini insan paling mulia. Kalau tidak kena dia, kita pun tak ada ni. Laukana maka natil aflaq, laulaka, kalau tidak kena engkau ya Muhammad, maka natil aflaq, atau tak terjadi ke semua makhluk ni. Itu besarnya martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bila selawat baginda jawab untuk kita, Allah rasa macam mana? Sebab kita kena rasa kan, bila berselawat baginda salam, satu kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita mendapat balas salam daripada baginda salam. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu, iaitulah salam daripada Allah, dengan makna apa? Ampunan daripada Ta'ala atas kami dan atas segala orang yang dahulu daripada nabiyin, orang-orang yang dahulu. Tahu dia dengan nabiyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Mana nabi-nabi, siddiqin orang siddiq, dan orang berjalan atau jalan mereka itu hingga hari kiamat. Kemudian kita lepas asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu aja. Macam bunyi ni. Kadang asyhadu ada. Ya, asyhadu. Siapa dia syadu tak tahu. Macam bunyi dia. Asyhadu. Kemudian al nun mati berjumpa lam. Dalam ilmu tajwid dia panggil apa? Idgham bila guna. Idgham mana apa? Masuk. Bila guna tak ada dengung. Masuk Allah, jangan anda. Ya. Asyhadu Allah. Ada pula dia orang baca izhar, dia baca asyhadu an la ilaha, itu tak betul. Bukan izhar tu. Itu idgham. Maka idgham sini bila guna tak ada dengung. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya tiada ma'bud. Padahal kena lepas syahdu tu ya. Asyhadu mana aku menyaksikan, itu maksud dia. Asyhadu. Sebab tu dia namakan tasyahud.
But kalau orang tanya kenapa ada orang baca, orang namakan tasyahud, ada seorang sebut tahiyat, sebab dia ikut pada lafaz. Lafaz di sini dia guna asyhadu, makna lafaz penyaksian syahadah, tu pada panggil tasyahud. Kalau kita iktibar kepada at-tahiyah mula-mula tadi, ada panggil tahiyat, sama je lah. Mana bacaan tahiyat, bacaan tasyahud, mana sama saja. Cuma dipenamakan bacaan ni dengan lafaz yang ada. Kalau kita pandang pada lafaz asyhadu, dia panggil tasyahud. Kalau kita pandang pada lafaz at-tahiyah tu, kita panggil dia tahiyat, tu saja. Jadi asyhadu, aku menyaksikan. Asyhadu dengan makna 3 makna tu. Asyhadu makna ukirru bil lisan wa usaddiqu bil qalbi wa amalu bil jawarih. Maknanya aku ucapkan dengan lisan dan yakin dengan qalbi kita dan terjemahkan dengan perbuatan. Itu makna penyaksian. Bukan penyaksian macam mana kita pergi mahkamah jadi saksi kan. Ya, ni ada setengah-setengah ilmu sesat. Ya, dia kata aku menyaksikan. Bila kau menyaksi? Wah. Dia tanya kat kedai kopi melopong, orang jawab. Benda ni kat masjid surau tak ada. Kau nak datang rumah aku gitu. Habis. Dalam digoreng tak mayang, hangit tu. Ilmu sesat banyak ni. Kalau dia tanya asyhadu tu, bila kau menyaksi, tanya dia. Tuan-tuan tanya dia, asyhadu tu bahasa apa? Bahasa Arab ke bahasa apa engkau? Macam tu. Baru dia berganjat. Tu bahasa Arab. Bila bahasa Arab, kembali bahasa Arab. Jangan ikut kepala dia kan. Jadi ingat, tiada asyhadu mana aku menyaksikan, mana ikrar dengan lisan dan kita tasdik dengan hati bahawa apa? Allah ilah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala sajalah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Maksud di sini terjemah tiada ma'bud, mana tiada disembah di langit, di bumi dan lain, ialah Tuhan yang wahdaniyat. Mana yang disembah adalah Tuhan yang bersifat dengan ketunggalan. Habis. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku naik saksi pula bahawa Nabi Muhammad SAW itu ialah hambanya, abduhu, hambanya, dan juga rasulnya, pesuruh dia. Ini ada panggil Khatimul An-Nabawin. Nabi yang merupakan khatim, penutup segala nabi, dan pula mursalin yang dilantik menjadi rasul, dan Safiyatur Rabbi, ya, kesucian Tuhan sekalian alam, mana orang pilihan Safiyah, dan daripada segala makhluk, mana insan terpuji, insan termulia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat atas Nabi SAW, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berbual apa Sayyidina, ya, dipanggil ta'adduban, kena beradab. Ya, kalau anak kita panggil kita nama kita macam nama kita Razak kan, misal nak pergi sekolah, Razak, nak duit sikit, nak pergi sekolah, orang hajar. Dia balik rumah pula, mak dia nama Halimah. Oh, Limah dah masak. Kena penyepak udaan kata. Pandai kita kata kurang hajar panggil nama. Ni dengan Rasul. Ya, kena beradab, jangan kurang hajar dengan Rasul. Jadi kita berbual apa Sayyidina. Ya, sebab Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu. Sayyidina tu mana penghulu? Aku penghulu anak Adam. Kita tok penghulu pandai panggil tok penghulu kan. Oh, Datuk kan. Ini bukan sebarangan ni, insan termulia. Tu. Jadi berlapan Sayyidina Muhammad. Itu mana selawat. Hebat tak hebat Rasulullah SAW, ya, dalam semayang tak sebut nama dia, selawat tak sah semayang. Kalau sebut nama kita, batal semayang. Ya, sebut nama kita, batal semayang. Tak sebut nama Rasul, tak sah semayang. Hebat tak hebat tu, selawat dan Nabi tu rukun. Tu habis. Yang ke-13, kemudian meminta doa bagi dirimu dan bagi sekalian mukmin dan mukminat yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ya, yang ke-14, kemudian memberi salam daripada pihak kanan dan kiri. Salam ini kalau kanan kiri, satu wajib, satu sunat. Ya, salam yang wajib ialah pertama tu, lafaz dia assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ada sabut. Jangan salamnya. Kalau banyak salam, assalamualaikum, assalamualaikum.
Assalam, ada alif lam tu. Kemudian jangan panjangkan belakang. Ni tulisan salam Melayu. Salam Melayu. Assalamualaikum. 6 harakat dia tadi. Mana ada panjang tu. Kap mim. Mati tak ada mat itu. Assalamualaikum. Itu dia. Kap 8 ku. Jadi baca kum. Assalamualaikum. Itu harakat benak. Ni Assalamualaikum. Itu serong harakat. Harakat tu serong lagi. Tapi tak batal lagi lah. Artinya, hai segala saudaraku, kamu sejahtera daripada kejahatanku dan khianatku apabila keluar daripada masjid. Makna kita salam tu satu kesejahteraan. Mana kita ikrar kita takkan buat tak elok dengan saudara kita. Kita akan berlaku akhlak yang baik, itu maknanya. Habis. Kemudian karamat bagi orang yang sembahyang, kelebihan dia tu. Riwayat daripada Sayyidina Hasan bin Basri radhiyallahu an, bahawasanya bersabda, bagi orang yang sembahyang tu 3 karamah. Mana 3 kemuliaan. Pertama, bertabur kebajikan di atas kepalanya daripada langit hingga kepalanya, daripada atas sampai ke bawah. Rahmat penuh tu, kali kasyaf dia nampak. Dan malaikat berkeliling padanya daripada 2 kakinya hingga kepada kepalanya. Dan malaikat pula menyeru ia dengan katanya, jikalau mengetahui oleh hamba serta orang ini, ya, orang yang ia munajat dengan dia, nasaya tiada berpaling ia dari sembahyangnya, maka ia telah karamat yang dimuliakan Allah akan orang-orang yang sembahyang ni. Mana kalau dia nampak apa yang dibukakan, dia bertaburkan rahmat kebajikan, insyaAllah dia pun tak nak berhenti sembahyang, punya seronok. Jadi maknanya itu satu daripada kelebihan yang besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pertama, bertabur kebajikan rahmat daripada kepala dia hingga kepada mana tadi, ada daripada langit, bertabur kebajikan di atas kepalanya daripada langit hingga ke kepala dia. Dan malaikat pula berkeliling pada daripada 2 kaki hingga kepada langit, Masya Allah. Dan malaikat menyeru dengan katanya, jikalau mengetahui oleh hamba serta yang ia munajat dengan dia, siapa dia? Allah Ta'ala, ya, nasaya tidak berpaling. Itu besar, sebab semayang tu munajat, kita dengan Allah Ta'ala berbicara. Lepas tu bila kita baca Fatihah tu, Allah Ta'ala jawabnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa Tuhan jawab? Hamadani abdi, ya, telah memuji akan laku oleh hamba-Ku. Mana dialog tu berlaku tu kira dan Ibnu Katsir ada. Habis. Kemudian jenis amalan sunat, dan kepentingan dalam sembahyang sendiri. Maka inilah segala sunat yang tersebut. Sunat apa? Ma yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Barang diberikan pahala yang besar bila kita buat, dan tapi tidak diazab kalau kita tinggal. Itu mana sunat. Kalau wajib, ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, diberikan ganjaran besar bila kita buat, dan diazab kalau kita tinggal. Itu beza antara sunat dan wajib. Dan cara untuk merapatkan diri Ta'ala ialah selepas mengerjakan kewajipan, dia mengerjakan amalan yang sunat. Maka inilah segala sunat yang tersebut, kesempurnaan sembahyang, dan adalah adab yang dituntut memelihara, supaya dinamakan dia orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan hak dia. Dalam sembahyang diguna lapan dan mendirikan, aqamus salah. Iqamah makna iqamah makna diri. Dia tak kata if'alus salat, buat sembahyang. Ya, dari beza tu. Imam Ghazali sebut dalam Ihya, man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu'i wa salat lam tasihha salatu wa in sadifal haq. Siapa yang sembahyang tiba-tiba dia tidak mengerti tentang urusan wudu, ya. Man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu' wa salat, dan urusan sembahyang dia tak tahu mana wajib, mana fardu, mana sunat, dia tak tahu, dikut dengan jawab dia apa? Lam tasihha salatu, tak sah sembahyang. Wa in sadifal haq, walaupun membetuli, nampak macam betul dia kan, tak diterima ni. Itu sebab tu semua ibadat mesti dibina dengan ilmu, ya.
Pernah berlaku zaman Nabi SAW, hadis yang masyhur, bila seorang tu dia semayang, Nabi tengok semayang dia tak kena. Lepas semayang dia nak salam dengan Nabi. Nabi kata apa? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik. Kamu tak semayang lagi, Nabi kata. Ya. Padahal dalam pandai semayang tu menandakan bila tidak kena dengan atur cara dia, maka tidak ada yang tiraf. Apa perkara pun nak dibuat mesti ada pengetahuan dia. Kena buat rumah kena tahu siruk-biruk dia kan. Nak ke darat, nak ke laut, apa kerja je. Ya. Lepas tu kalau pekerjaan kita nak minta kerja pun dia tengok kelulusan. Kan? Nak minta kerja apa bidang, kelulusan. Maknanya apa? Bidang dia nak tu dia tahu nak buat. Kalau doktor nak buat operate, kita tak ya, saya ganti boleh. Orangnya kan malah bongkar orang tu bangun lagi cabut lagi. Apa asal dia belah macam belah ikan kan. Sebab dia tak ada ilmu bab pembedahan, mana boleh buat. Sijil tak ada, putar mati orang kan. Begitulah maknanya. Apa saja kita nak buat, apa lagi urusan besar kita dengan Tuhan, nak menghadap dengan cara dia zahir wal batin, tu mesti kena tahu betul, barulah dia jadi mana. Kalau tidak, semua yang dia tidak dia tiraf. Itu maksudnya. Kemudian ketahui olehmu sunat hay'ah di bawah daripada sunat abad wajib, kemudian turun bawah sunat abad, kemudian bawah lagi sunat hay'ah nama dia. Ya. Kemudian dipecah dua tu. Hay'ah ada hay'ah qauliyah, ada hay'ah fi'liyah. Begitu abad, ada abad fi'li, ada abad qauli. Rukun tu juga ada rukun qauli, rukun fi'li. Ketahui ilmu sunat hay'ah, mana sunat yang tidak dituntut dijabar, mana ditampal dengan sujud sahwi. Mana sunat ni kalau kita sengaja buat rajin tampal batal sembahyang. Sebab ghairu masyra', dia tak disyaratkan. Dia tak baca surah lepas Fatihah. Rakaat pertama kedua dia tak baca Fatihah aje. Tiba-tiba dia teringat tadi tak baca, dia sujud sahwi, batal sembahyang. Tu tak dituntut. Kalau dia tak baca doa kunut tahiyat awal atau dituntut sujud sahwi. Pada sunat abad, kategori di atas sikit. Jadi dia tak dituntut sujud sahwi. Ya, orang yang meninggalkan agan sunat hay'ah, kalau dibuat juga batal sembahyang dia. Dan sunat abad, dia ambil kalimah ba'dun, mana setengah. Mana sunat abad dia punya apa? Kedudukan dia separuh pahala yang fardu. Ya. Pahala dia separuh. Dan apabila ditinggalkan akan dia, sama ada dengan lupa atau sengaja, jawab dia sunat dijabar, mana sunat ditampal dengan sujud sahwi. Dia tinggal dengan sengaja atau terlupa. Dia terlupa baca kunut, dia terlupa baca tahiyat awal. Nak salam kalau dia teringat, sunat dia sujud sahwi. Terlupa tak salah tu sunat, kalau sengaja lagilah. Itu maksudnya. Ya, ada setengah orang kata terlupa je, kalau sengaja tak payah. Oh, lain pula macam bunyi. Kalau kita fikir logik, terlupa tak ada kesalahan apa-apa kan, pun kena tampal, apatah lagi kalau sengaja. Itu mana? Itu dipanggil mimbabil aula, lebih aula ditampal. Itu sebab dia kata sini sama ada dengan lupa atau dengan sengaja. Sunat, bukan wajib, sunat. Bermakna kalau dia tak tampal pun sembahyang ni masih sah, tapi kuranglah. Ditampal dengan sujud sahwi, iaitulah yang 8 perkara. Ada 8 perkara kes yang kita boleh tampal sujud sahwi, itu sunat. Yang pertama, tasyahud awal, dia tinggal atau kunut subuh. 2, atau witir, mana kunut witir. Ini ada khilaf. Kalau mazhab Imam Malik, dia buat kunut witir pada Ramadan daripada awal Ramadan. Malam pertama dia baca kunut 30 hari atau 29. Kita mazhab Syafi'i, kita malam yang ke-16, 15, malam 16, dipanggil nisful akhir, separuh yang akhir. Sunat kita kunut pada sembahyang witir. Dan selawat atas baginda SAW, ya, pada keduanya. Pada kedua dan kedua, pada witir dan juga pada kunut witir dan kunut subuh. Ini pahaman baru pula, tak payah kunut macam-macam. Sedangkan dalam hadis diterang sebut, ya, kana Nabi SAW yaqnutu hatta yufarikad dunya. Ya, kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, kana yaqnutu fi'il mudhari'. Ya, bila fi'il mudhari', kana khabar dia fi'il mudhari', dia memfaedah apa? Istimrar wa dawam, mengekali, tu ada dia. Jadi Rasulullah SAW kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu, membaca kunut hatta yufarikad dunya, sehingga dia menceraikan akan dunia. Mana sehingga wafat. Itu maknanya.
Sentiasa dia pula kata tak ada. Tak lah, kita mengaji jumpa, dia mengaji tak jumpa. Dia mengaji tak jumpa hadis je. Itu hadis kita pakai. Bahawasanya sunat kita baca kunut. Jadi beberapa perkara 8 tadi ya. Tu. Mana tadi? Disunatkan sujud sahwi bagi permasalahan yang berikut. Pertama, maka sunat dia sujud sahwi apabila dia meninggalkan akan salah satu daripada 8 perkara tadi. Tu. Yang kedua, atau ia mengerjakan seperti perbuatan yang membatalkan sembahyang. 8 perkara mana tadi? Turun atas tadi ya. Pertama apa? Tasyahud awal. Ya, kemudian kunut subuh, witir, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keduanya witir. Ya, seperti dahulu juga sebut. Itulah. Kemudian yang kedua tambah pula. Apa lagi? Mengerjakan seperti perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Kalau sengaja dibuat batal, tapi tak sengaja terlupa. Dia pergi tambah sembahyang asar 5 rakaat. Subuh dia buat apa? 2-3 rakaat. Maghrib 4. Dia taman mereka ada tu sembahyang maghrib 4 rakaat. Dia buat agama lagi tangkap. Dia kata apa satu rakaat apa kan 3 maghrib kan? Satu lagi bonus dia. Bonus pada pak engkau tu. Macam-macam biasa nak disesat. Yang malam malah terus. Yang gaji pula dah pandai menambah. Pelik betul ni. Akhir zaman macam-macam. Jadi perkara tu kalau dibuat sengaja batal, tapi tak sengaja tak batal. Jadi bila teringatkan sunat dia tampal dengan sujud sahwi. Berapa kali sujud? 2. Maka orang sujud sahwi dia panggil fadlatus salah. Maka bila nak sujud dia wajib kena niat tu. Sama ada munfarid atau imam. Makmum aula dia niat. Kalau tidak pun ikut imam tak apa. Ya, dia turun tu niat saja aku sujud sahwi. Sebab dia bukan rukun semayang tu. Dia semua dipanggil menampal. Satu. Kemudian kalau semayang berjamaah, sujud sahwi ni ada satu kaedah. Dia panggil muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Apa makna dia? Wajib bagi makmum muafakat dengan imam bila imam sujud sahwi. Kalau imam bagi sujud sahwi, makmum di tengah tengok batal semayang ni kan. Dia panggil takhallufuhshin, menyalahi yang keji. 2 kali sujud, satu naik balik sujud lagi, makmum perhati. Batal semayang dia. Dia panggil muafakat pada buat. Mana bila imam buat, makmum wajib turut sujud sahwi juga, walaupun bukan kes dia. Ya, di semayang jemaah ni dia mujawazah kan. Kita tadi ambil semayang, datang lewat tu imam, kita nampak rakaat kedua, tiba-tiba dia tak buat kunut. Kita nampak kan dia tak buat kunut, kita belum join lagi ni kan, kejap lagi dia tayat akhir, kita pun masuk. Bila kita masuk, kesilapan dia sama mujawazah kat kita. Atau ditanggung, menanggung. Fatihah kalau makmum kurang, imam tanggung. Sini makmum salah pun kita tanggung. Jadi tanggung ni mana? Bila imam kan pergi sujud sahwi, makmum tadi kena sujud. Jangan dia kata, ni kes imam, aku tak masuk lagi. Tak boleh. Dia kena turun sujud. Ya. Kalau imam tak turun sujud, maka dia boleh sujud sendiri. Itu dia panggil muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Apa mana tak wajib tak muafakat pada tinggal? Mana kita tak wajib sama dengan imam pada meninggalkan sujud sahwi. Kes tu ada, imam tak buat, kita buat sendiri. Kan imam dah salam je, kita turun sendiri. Niat sujud sahwi turun. Atau maksudnya muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Dia ada muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Tu tayat awal. Tayat awal wajib muafakat pada tinggal. Bermakna kalau imam tak baca tahiyat awal, makmum kena ikut terus naik. Itu maksudnya. Ya, jangan duduk situ pula. Ni banyak berlaku ni. Imam tak baca tahiyat awal, dia pun bangun. Makmum belakang pula pergi tegik tu imam. Subhanallah, subhanallah, imam depan ni berbu terkejut balik. Terkejut balik kan, batal sembahyang. Dia kalau tinggalkan tahiyat awal, dia ada 3 peringkat. Pertama, dia tinggal tahiyat awal, dia terlupa, dia pun baru nak bangun, belum sampai harakah, baru nak bangun, dia teringat sunat, dia duduk balik dan tak kena apa-apa. Kalau dah lebih pada had rakaat atau dah lebih, boleh turun tapi kena sujud sahwi. 2. Yang ketiga, tidak ittisaf bil fardi dia panggil. Dia dah bersepakat dengan fardu, mana qiyam, dah berdiri dah. Tiba-tiba dia turun balik batal sembahyang dia.
Ya, dia kalau dah berdiri tak boleh turun lagi dah, sebab dia dah bersepakat dengan rukun. Maka rukun dengan sunat, martabat rukun lebih tinggi. Ada maksud 3 peringkat tu. Ini imam dah berdiri, dia terik ramai-ramai, subhanallah. So, imam tergidur nolih. Habis yang tahu pula bangun berselerak habis tu. Ya, sebab benda ni kadang-kadang tak tahu ataupun kadang-kadang dah terlupa. Dah jarang berlaku kan. Tu. Atau mengerjakan perbuatan yang boleh batal sembahyang dengan sengaja tapi tak batal dengan lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek. Ya, rukun pendek dia ada apa? 2 je sembahyang, i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Ya, bila kita sami Allahu liman hamidah, ya, maka kadar dia tu paling lama kadar membaca Fatihah, tu kadar paling lama tu. Ya, kalau dia tak ada apa-apa dah lama lebih baca Fatihah, dia termenung je, batal sembahyang ni. Lepas tu rukun pendek. Satu lagi, duduk antara 2 sujud, tu pun rukun pendek. Kadar dia paling lama sebanyak panjang tahiyat awal dia. Kita baca tahiyat awal kan, kadar tu je. Kalau lebih lagi termenung jawab dia, batal sembahyang. Kecuali ada gharat syar'i, ada tuntutan syarat. Contoh sembahyang tasbih, tu panjang ke kan. Dia pun baca Rabbi firli, habis tu baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, panjang juga tu. Tu tak apa, sebab tu masyru' disyaratkan. Tapi kalau tak ada apa-apa termenung tak sengaja, batal. Sebab tu rukun pendek. Kalau rukun panjang macam sujud, tak apalah, dia nak sujud 2 jam, dia sujud lah. Ya, kalau dia sembahyang seorang lah. Kalau sembahyang makmum, imam pun tinggal ke dia. Habis tu. Apa dia rukun pendek? I'tidal. Satu. Yang kedua, kadar dia apa? Kadar Fatihah yang pertengahan, tu je paling lama. Dan kedua, duduk antara 2 sujud. Kadar di mana? Baca tahiyat awal tu. Habis. Dan seperti berkata-kata, ni contoh apa ni? Contoh batal sembahyang. Ya, sengaja. Ya, dia lambatkan rukun pendek dia, batal. Tapi sekarang dia buat lama tapi dia tak sengaja. Jawab sembahyang tak batal, tapi kena tampal sujud sahwi. Seperti berkata-kata dengan sedikit. Dia berkata sedikit. Dan sedikit iaitulah 6 patah perkataan. Kalau lebih banyak. Sebab berlaku kes Zulyadain, ya, seorang sahabat Nabi. Dia tanya Nabi, aku silati salat amnasita ya Rasulullah. Ya, satu ketika Nabi semayang 4 rakaat, 2 Nabi salam. Belum masuk 4. Jadi dia tanya, aku silati salat amnasita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terlupa ke ataupun maknanya aku silati kasar ke terlupa. Rasulullah jawab, kullu zalika lam yakun. Dua-dua tak ada Nabi kata. Jadi ulama kira perkataan tu 6 patah. Ya, mana kalau lebih 6 patah tak boleh lah. Kalau lebih maknanya dia terlupa, dia tak batal sembahyang, tapi kena sujud sahwi di ujung. Dan makan yang sedikit, ya, dia tertelan sebiji nasi misalnya. Jangan makan sepinggan tu maut. Puasa tak apa. Puasa menasabah. Dia terlupa sebab masa dia panjang dari terbit fajar sampai waktu maghrib, jauh kan. Itu kalau terlupa menasabah. Ini tengah sembahyang menghadap kiblat, pegang tak menghadap, makan sepinggan gila ni. Ya. Ini mana tertelan. Dia tertelan sebiji nasi. Yang maka tak batal. Kalau sengaja batal. Maka tu semua dipanggil apa? Sunat ditampal sujud sahwi. Ya. Dia maka dengan lupa. Maka sunat sujud sahwi. Di satu kes kan, tunggu saya bila ada satu kes yang sujud sahwi. Ya. Kes tu kena sujud sahwi, tapi Tok Guru tak buat. Bila anak murid tanya, kenapa Tok Guru tak buat sujud sahwi ni? Dia kata, kau tak nampak belakang tabir? Apa maksud dia? Belakang tabir makmum perempuan tu banyak yang tua, kadang dia tak faham. Jadi bila sujud sahwi, kaedah dia muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Bermakna kalau sikit Tok Guru tadi, Tok Imam dia pergi sujud, yang belakang tu tertengah berhati je, dia tak ikut, batal sembahyang, nyanyi. Kita nak ambil sunat, orang belakang pula batal. Oh, macam tu. Jadi imam pun kena pandai juga. Dia kena pandai ke masa. Tengok keadaan. Kalau banyak yang mungkin kita kasi tak faham, kita tak buat. Kalau buat, takut dia pula batal sembahyang. Sebab dia wajib. Sebab sujud sahwi 2 kali. Bila imam sujud sahwi, makmum tak pergi, dia berhati je, batal sembahyang dia. Tapi pada tinggal tak wajib muafakat. Mana kalau imam tinggal, kita boleh sujud sahwi sendiri. Yang ketiga, atau memindahkan rukun kauli yang tiada membatalkan. Misal seperti membaca Fatihah dalam rokok, kan? Terdengar ihdinas siratal macam mana? Dalam rokok dia baca. Dia kata, kenapa baca Fatihah dalam rokok? Fatihah ayat Quran sebaik-baik zikir itu. Wah, ni lagi kacau ni mazhab sendiri.
Ya, sebab kita sallu kama raaitumuni sallimu, semayang macam mana kamu tahu aku semayang, Nabi kita. Ya, kalau sahabat ra'a dipanggil ra'a basar, nampak betul. Kita tak nampak Nabi, maka ditakwil kama raaitumuni bermakna kama alimtumuni. Kita semayang macam mana kita tahu Nabi semayang. Tahu di mana? Mengikut riwayat yang sahih daripada hadis-hadis sahih. Ada yang telah dikumpulkan oleh imam mazahib, imam mazhab kita. Jadi semayang Fatihah dalam qiyam, tiba-tiba dia bantai dalam sujud dia baca Fatihah, rokok baru baca Fatihah lagi. Semayang dia batal? Tidak, tapi dia kena sujud sunat sujud sahwi lah. Dia alih rukun. Membaca Fatihah dalam rokok, ya, atau dalam sujud, dan membaca tahiyat pada dalam qiyam. Dia kena sekali insan masa kita muda-muda dulu, singgah satu masjid semayang, kan dia masjid penuh kan, bukan kan, dia masjid Rahman. Kita tinggal semayang isyak, tengah-tengah semayang kan, masuk seorang, dia angkat takbir, Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakah. Rupanya akal wayar putus. Rupanya tak sihat kepala, tak sihat dan Allah kata tak sihat pun tak semayang, yang sihat tak semayang lagi teruk, lebih teruk daripada tukang wayar putus, wayar terbagai ni. Terperanjat tu imam dia baca pula kuat satu masjid dengar at-tahiyyatul mubarakah. Tu imam keliru dan dia baca tahiyat dalam qiyam dalam diri. Kalau dibaca begitu, hukum dia apa dia? Sunat kan ditampal balik dengan sujud sahwi, ya, maka sunat ya sujud sahwi. Yang keempat, dan dikalau tiada membatalkan semayangnya dengan sengaja sekalipun. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan akan tahaffuz, mana berhati-hati, memberikan tumpuan, sebab dia terlupa yang semayangnya, atau kerana syak pada meninggalkan sunat abad. Dia nak salam tadi dia teringat, tadi tahiyat awal baca tidak, atau kunut tadi buat tidak, tu sunat sampai juga, ya, atau tasyahud awal misalnya. Seperti syak dia akan dibaca kunut atau tiada, maka sunat ia sujud sahwi, ya, sunat dia sujud sahwi. Habis tu. Kemudian yang kelimanya, dan demikian lagi dikalau syak ia adakah ia sembahyang 3 rakaat atau 4, maka wajib didatangkan dengan yakin, iaitu yang 3 ni, ketiadaan mengerjakan. Kemudian ujung tu tampal dengan sujud sahwi juga. Dan kelimanya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Demikian lagi situ. Demikianlah mereka yang musyahadahkan, ya, pada tiap-tiap makhluk yang didapat akan dia berubah-ubah. Ya, musyahadah atau makna musyahadah dulu, ya, iaitu al-itlam ala syai'in ayanan. Ya, mana dia kelihatan seorang atas suatu dengan mata kepala, itu asal. Kalau syarak ayyadumal al-ittila' ala Allah Ta'ala bi'ainil qalbi, mana dia mengekalkan pandangan qalbi dia, dengan Allah Ta'ala, sentiasa dia merasakan. Dia panggil apa? Keperasanan qalbi, syu'uril qalbi. Itu dia panggil musyahadah. Itu dalam hadis sahih disebut. Jadi sekarang yang pertama artinya bermula tertentu tiap-tiap kaun mana makhluk ni. Jadi demikian mereka tadi musyahadah pandangan batin dia pada tiap-tiap makhluk yang didapat akan dia berubah-ubah. Bermakna ubah, sekali duduk, sekali jalan, sekali sakit, sekali sihat, ya, dan begitulah seterusnya. Dengan sifat masing-masing, satu, dan dengan tempat masing-masing. Mana manusia ada kala maknanya dia mengubah tempat, ada ubah keadaan sifat dia, ya, sihat, sakit, kaya, miskin, senang, susah. Dan dengan masa masing-masing dia berubah, masa ni duduk sini, masa ni duduk sini. Dan dengan pihak yang masing-masing, kadang-kadang dia pihak sana, kadang timur, kadang barat dia pergi kan. Ini ceritakan apa? Semua kita terikat, memandang keterikatan segala makhluk dengan Allah dalam sebuah pada sudut ini semua. Dan dengan kadar masing-masing, ada kadar kecil, ada besar kan. Perut dia kadang besar, kadang kecil. Dia lapar dia kecil kan. Bila kenyang perut besar. Dan demikian kafiat masing-masing, kelakuan dia, duduk, berdiri, dan dengan hal masing-masing, keadaan dia. Dan dengan, ya, bagi yang jadi berubah kepada zuhur atau kepada adam. Zuhur dia ada, atau kepada adam ketiadaan, ada dia, mati dia, sekalian tu semua dengan Allah. Itu maksudnya billah,
yang menentukan akan dia, dan dengan Allah yang menzahirkan dia. Masya Allah kan wa malam yasha' lam yakun. Apa dikehendaki Allah, itu saja berlaku. Apa yang tak ada kehendaki, takkan berlaku. Jadi semua yang kita lihat dulu, sekarang, akan datang, semua duduk dalam apa? Masyiah Allah Ta'ala, masyiatillah. Mana taksis iradat pada azali. Jadi benda tu kita dah tahu, tapi kadang-kadang banyak terlupa. Sekarang hadirkan benda tu, sentiasa ingat, ya, semua perkara ini bergerak macam semua biiznillah. Satu beza kita dengan Tuhan, Allah Ta'ala dipanggil qiyamuhu binafsi. Adapun makhluk qiyamuhu bighairi. Itu beza dia. Ya, kewujudan Allah Ta'ala binafsi. Mana wujud dia tu asliyun, asal memang dia asal wujud. Tak ada bertemu ketiadaan. Adapun kita ada, asal kita adam ketiadaan. Adamun mahdun. Jadi wujud kita bila begitu, wujud kita bighairi. Wujud kita bighairihi, dengan yang lain. Siapa dia lain kontrol? Dia, huwallah Ta'ala. Itu maksud dia. Kun ma'allah. Sentiasa perhatikan kita dengan dia. Ya, berjalan kita duduk bangun semua hakikat dengan dia. Dalil Quran terang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Jadi kita nampak lagi terang, merasakan ya gerak kita semua dari dia. Masya Allah, itu satu keimanan yang kuat. Masuk dalam hadis afdalul iman anta alallahi haitsuma kunta. Iman yang paling afdal, dia sedar akan Allah Ta'ala di mana saja ia berada. Sebab dia perlu kepada apa? Suntikan azkar, zikir kena banyak. Dan dengan Allah Ta'ala mengadamkan, adam makna ketiadaan, ain dal mim. Kalau alif dal mim tu Nabi Adam. Nabi Adam lain. Adam sini mana ain. Ain dal mim, adamun mana ketiadaan. Jadi Allah Ta'ala daripada mengadamkan seorang tu, i'dam mana meniadakan, ijad mana mengadakan, i'dam meniadakan. Jadi perpindahan daripada tak ada kepada ada, dah ada pula tak ada balik. Semua tu mu'allakun billah, bergantung dengan dia Allah Ta'ala. Akan dia tiada dengan yang lain daripada yang sekali-kali. Sebab tu dia tunggal tu. Ya. Sebab tu perlu bagi kita memaham makna ayat ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ayat ni kena faham jelas baru diterang. Ya, wahai manusia, Tuhan kata, hei manusia, antumul fuqara ilallah, kamu fakir kepada Allah. Fakir mana berhajat, fakir mana terikat, fakir dengan mana bersandar, ya, tak lepas dengan Tuhan. Satu. Yang kedua, wallah huwal ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala sebenarnya ghaniyun, yang terkaya. Kaya lawan dia fakir. Kalau fakir mana berhajat, terikat, maka Allah Ta'ala tidak berhajat. Dia tidak terikat dengan sesiapa pun. Itulah makna ketuhanan yang dikupas panjang ribuan kitab oleh ulama daripada ayat itu. Bahawasanya sifat manusia adalah fakir kepada Allah, dan Allah Ta'ala sebaliknya. Dia tidak fakir, bahkan dia maha kaya. Ya, jadi makna Tuhan, misi semua benda bertumpu kepada dia. Tidak ada satu benda walau sebesar atom, sebesar zarah, yang mana dia terlepas Tuhan. Tidak, tak boleh, semua terikat. Itu makna ketuhanan. Bila makna ini kita faham, baru jempat jelas. Bila sebut Tuhan, misi semua terikat dengan dia. Kalau ada satu benda saja terlepas, dia batal makna ketuhanan. Ya, kalau satu benda tu ada, dia tak berkait dengan Tuhan, jawab dia batal makna ketuhanan Allah Ta'ala. Boleh batal. Kalau batal makna ketuhanan, maka mana mungkin ada segala makhluk. Sebab yang boleh mengadakan makhluk mengeluar dari tak ada kepada ada, mesti taraf wujud dia ialah wujud yang hakiki. Mana wujud hakiki? Wujud yang tidak didahului ketiadaan, dan wujud dia tidak akan binasa. Dan dia maknanya dia tempat tumpuan segala-gala. Sebab tu tidak boleh dua Tuhan. Apatah lagi kalau lebih. Dia akan pergi makna batal sini. Bila dua, dia jadi apa? Takluk dia tak umum. Ya, kita ada satu pasar raya, semua bertumpu itu. Kalau dua, habislah. Separuh sana, separuh sini. Dua Tuhan. Kalau dua Tuhan, satu jadi langit, satu jadi bumi. Dua-dua batal makna ketuhanan. Sebab yang jadi langit, bumi dia tak buat. Yang jadi bumi pula, langit pula lepas daripada dia, tak buat. Jadi kalau mengaku dia sebagai Tuhan, ada benda terlepas dari dia, batal makna ketuhanan. Sebab itu dengan sini, batal makna ketuhanan yang didakwa oleh orang-orang yang tidak mengenali Tuhan. Ambil kayu, batu, macam-macam lembu, macam-macam disembah, itu semua adalah batal makna ketuhanan, tak betul. Sebab makna ketuhanan mesti semua terikat dengan dia. Ya, dia faham makna ketuhanan, boleh nampak jelas benda ni. Sampai peringkat diasah pula kefahaman dia dengan zikrullah, murakabah, sampai akhirnya tonton berjalan pun rasa dia. Ya, kita berjalan, bergerak, bercakap, mendengar, semua minallah kita rasa. Bila ada rasa tu dia panggil zauk. Itu baru iman dia naik. Ya, dia ada keperasanan, rasa keperasanan, tu maksud dia. Ya,
Kalau alfa lalai, jawab dia kelalaian. Kelalaian hijab, dia menutup pintu makrifat. Ya, kalau dia jaga tu, maka dia buka terang, lagi terang. Sebab man kasura azkaruhu kasura anwaru, wa man kasura anwaru safat asraru, wa man safat asraru kana ma'allahi qararu. Siapa yang banyak zikir dia, banyak cahaya nur hati dia. Dan bila banyak terang nur hati dia, maka memancarlah sir dia. Dan bila sir dia terang, maka kana ma'allahi qarar. Dia dengan Tuhan, maknanya dia tetap. Mana kemantapan makrifat dia tinggi dan tetap dengan Tuhan. Terang, itu maksud dia. Sebab tu dia pusing-pusing balik, kata ulama dia, zikir kena banyak. Dalam pun tak, zikir si dalam. Orang tak tahu. Kita buat kerja, menjahit ke apa kelompok, atau menukang ke, buat kerja apa pun, dalam jalan. Dan Allah, Allah. Dan mana Allah kita pun faham. Dia zat yang maha sempurna, bersifat dengan segala kesempurnaan, yang mentadbir segala-gala, yang mengurus semua, nampak lagi terang-terang kebesaran dia. Dan kebesaran Tuhan bila betul-betul terselah memancar nur kebesaran yang kita rasakan, di situlah rahsia sedapnya tapak ibadat. Ya, kita buat gumah kan, tapak kena selesai dulu. Ni abang gumah 3 tingkat, buat tepi paya kan. Tak ada cocok pula habis awak dia. Baru 2 tingkat gumah dah rokok. 3 tingkat sujud terus. Terbalik terus kan. Condition dia kena jaga dulu. Tapak bila kemas baru sedap kita bangunkan. Abu cantik. Begitulah tapak makrifat iman dia dengan Tuhan kuat. Ketika kita lagi di ibadat lagi terang. Lagi terang, nur makrifat dia lagi terang. Ya, dan kesedapan kita memandang apabila jelas. Ya, kalau kita buat kereta, mati aircon kita, hujan pun lebat macam tu. Maut. Kejap dia seorang bawa, seorang tu kelap. Buat tidak kena sebat tiang elektrik. Maknanya bawa tak jelas, bahaya. Begitulah membawa kehidupan kita sementara sebelum malakul maut sampai ini, biar jelas dengan nur makrifat terang ke kalbi kita, maka bahawa sedap kelazatan kita dengan Tuhan tu dah diperolehi maknanya. Dan inilah makna kata mereka itu musyahadah akan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap zarratul wujud. Dan tiap-tiap, ya, makna zarrah tu benda paling kecil, kalau panggil atom lah, mana tiap-tiap kewujudan yang paling kecil sekalipun, semua tu kita boleh musyahadah, boleh memandang. Sebab apa? Makhluk dipanggil cermin, mir'atul wujud, cermin kewujudan Allah Ta'ala. Bila kita tengok cermin apa, mesti nampak wajah kita. Tapi bila kita tengok cermin tak nampak, tu ada problem tu, cermin kena lap balik. Dah banyak abuk tebal tu, ya. Tu biasakan orang rumah dekat buat projek rumah perumahan kan, belorian tu lalu macam tu. Abuk habis tutup cermin. Ya, dia cermin pula rumah limas lama, kat serambi tu tak ada, separuh je tingkap, separuh tak ada. Kejap lagi tengok dah habis cermin kat rumah. Ya, dia tengok apa tak nampak. Sebab apa? Dah gelap. Tapi dia lap balik, terang. Selalulah lap cermin hati kita dengan istighfar, wa taubah, wa salawat, wal azkar, zikir. Itu dia terang. Lagi terang, lagi terang, lagi sedap memandang kebesaran dia. Dan itulah nikmat sebenar bila terbuka dia dengan Allah Ta'ala. Dan satu lagi firman Allah Ta'ala, zaratul wujud dan zaratul kainat, sama kainat wujud sama tu. Ya, ila kulin zuru maza fis samawati wal ard. Ni Allah Taala arah kita, kulin, kul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, unzuru, sila perhati, lihat olehmu dan fikirkan olehmu akan barang yang ada di dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Itu tanda yang menunjukkan ia atas wahdaniyat Tuhan, atas tunggal. Sebab kalau tak tunggal tak boleh ada semua ni. Jadi kewujudan yang ada terang-terang menunjukkan keasaan dia. Ya, seolah semua langit bumi berkata Allahumma wujud yatasif bil wahdaniyah, lau lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Seolah-olah alam tu berkata begitu. Allah Ta'ala mawujud, bersifat dengan tunggal. Kalau tidak begini, nasai satu makhluk pun takkan ada. Jadi kewujudan makhluk menerangkan terang keesaan Allah. Itu di situ maknanya. Maksudnya cermin memandang keesaan Tuhan ialah wujud segala makhluk, dan yang paling dekat ialah diri kita sendiri. Yang Tuhan sebut dalam ayat lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak perhati ke? Tuhan kata terang, ya, dalil yang menyuruh ke atas kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Dan bila kita sentiasa dalam merasakan benda ni, dia ada satu sir, rahsia kalbi kita. Dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat lazat menghadap kepada dia. Dan situlah rahsia ibadat tu akan jadi banyak. Lagi ibadat lagi sedap, lagi ibadat sedap. Sebab para awliya dia buat ibadat, dia payah berhenti. Sebab masih makan makin sedap. Kut arwah kan, makanan roh. Kita macam makanan, kita makan lagi lazat, lagi sedap kan. Tuhan ni. Rahsia dekat situ.
Tapi kalau tak ada rasa, tak sedap, dia buat sikit intan dia buat ibadat buat, tapi tak ada rasa. Nak rasa di sinilah kita memandang tapak dia, kita kemaskan antara makrifat dengan Tuhan, insya-Allah dibuka oleh Allah Taala. Kemudian ketahui olehmu, wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ma sarfa min al-muslimin. Fa inna khaira kullahu bi yadik anta bina raufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim. Assalamualaikum.